Keningau. Keningau adalah sebuah bandar yang terletak di kawasan pedalaman Sabah, Malaysia dan terbesar di bahagian pedalaman atas. Keningau kini merupakan bandar kelima terbesar selepas Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dan Lahadatu. Bandar ini terletak di latitude dan longitude pada 520.0 U 1161000 T. Keningau bersempadan dengan daerah Ranau dan Tambunan di sebelah utara, Nabawan dan Tenom di sebelah selatan, Tongot di sebelah timur dan Papar di sebelah barat Sabah. Keningau kini di bawah pentadbiran Majlis Daerah Keningau, pentadbiran lama, di mana ia mempunyai pekan-pekan kecil yang berada di sekitar bandar seperti Apin-Apin, Bingkur, Suk, Nabawan dan Tambunan. Bandar Keningau boleh dihubungi menggunakan jalan darat dari Kota Kinabalu melalui Jalan Tambunan atau melalui Jalan Kimanis, di mana masing-masing mempunyai jarak sekitar 128 km yang mengambil masa kira-kira 2.5 jam perjalanan. Ke Sandakan melalui Lebuh Raya Keningau Sandakan dan ke Tawau melalui Lebuh Raya Keningau Tawau dengan menaiki sama ada perkhidmatan teksi, bas mini maupun bas ekspres. Selain pengangkutan darat, terdapat juga perkhidmatan pengangkutan udara di Bandar Keningau. Bagaimanapun, lapangan terbang Keningau hanya sesuai untuk kegunaan kapal terbang jenis Fokker saja. Batu Sumpah Keningau yang merupakan ringkasan intipati perjanjian 20 perkara antara Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Malaysia berdiri di sini. Keningau merupakan salah satu pusat kebudayaan KDM kerana 90% adalah suku Kadazan, Dusun, Murut dan Lundayeh di Keningau. Sejarah mengenai Keningau berdasarkan kepada sejarah silam. Terdapat sebuah kawasan perkampungan yang banyak ditumbuhi dengan kayu manis, iaitu sejenis rempah untuk memasak. Dalam bahasa masyarakat tempatan di kawasan tersebut, mereka memanggilnya sebagai kayu kondingau. Ketibaan orang Inggeris di kawasan tersebut menjadikan kulit kayu Keningau menjadi salah satu bahan ekspor mereka. Secara tidak langsung, kawasan pedalaman menjadi pengeluar kulit kayu Keningau yang penting pada ketika itu. Akhirnya, kawasan tersebut dipanggil Keningau dan daripada sebuah perkampungan seterusnya membangun menjadi sebuah bandar yang tidak ketinggalan dengan kemajuan dan menjadi pusat pentadbiran di kawasan pedalaman Sabah. Pada zaman Kesultanan Brunei, walaupun Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei sebelum abad ke-6 lagi, namun pengaruh kesultanan itu tidak dirasai oleh kaum pribumi yang tinggal di daerah Keningau. Manakala bagi zaman pemerintahan British, tahun 1888 adalah tahun keramat Sabah menjadi negeri naungan British yang mana telah menjalani sistem pemerintahan secara hierarki. Kampung Nuntunan yang terletak di Apin-Apin merupakan dahulunya sebuah pusat pentadbiran British bagi mentadbir kawasan tersebut, termasuklah mengawal ekonomi ekspor kayu manis yang banyak tumbuh di kawasan ini. Berikut adalah nama residen yang mentadbir Keningau semasa zaman pemerintahan British, iaitu W.S. Hawley pada tahun 1960 hingga 1961, Roderick McLean 1061 hingga 1063, E.J.K. Wickstead 1964, J.P.C. Burbrook 1964 hingga 1965, Peter L. Regis 1965 hingga 1967, Albert Watson 1967 sehingga 1968, Stephen D. Lee 1968 sehingga 1971, Albert Watson 1071 sehingga 1973, Haji Abdul Halim Abi 1974 hingga 1976, Henry Mosiun 1976 sehingga 1977, Ten Tau Q 1977 hingga 1979. Sistem ini telah dihapuskan pada tahun 1979. Pada zaman pemerintahan Jepun, kebangkitan Jepun sebagai satu kuasa kuat pada masa itu dengan slogan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya
dan Asia untuk Asia telah marah ke Sabah bermula dari Labuan pada 1 Januari 1942 hingga menawan Sabah tanpa ada tentangan daripada pihak British. Ini disebabkan Gubernur British disandarkan tidak sempat mengirimkan bantuan disebabkan sekatan terhadap jalan darat dan laut. Jepun berminat untuk membuat rancangan membuka pusat migrasi ke Keningau. Diarsipkan pada 3 hari bulan 12 2013 di Wayback Machine. Tetapi rancangan itu hanya tinggal rancangan kerana ianya tidak mendapat kelulusan daripada pihak British di Keningau. Kekalahan pihak British di Sabah, amnya di Keningau khususnya menyebabkan tentera Jepun telah mengambil alih sistem pemerintahan di kampung Nuntunan Apin-Apin. Zaman inilah kerahan tenaga dilakukan oleh tentera Jepun kepada penduduk Keningau bagi melaksanakan jalan raya Apin-Apin yang terlurus dan terpanjang di Sabah. Sabah dikuasai semula oleh British setelah berjaya mengusir tentera Jepun. Kehidupan di bawah kuasa tentera Jepun tidak membawa apa-apa kemajuan dan pembangunan. Ekonomi yang diusahakan di Keningau bergantung kepada bidang pertanian, perladangan, perusahaan kecil-kecilan dan pelancongan yang membawa kepada serba sedikit kemajuan dan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Majoriti penduduk di Keningau melaksanakan aktiviti pertanian khususnya masyarakat kaum Kadazan Dusun. Mereka mengusahakan tanah yang diwariskan secara turun-temurun dengan penanaman padi, sayur-sayuran untuk dipasarkan di Tamu Keningau yang beroperasi 2 kali seminggu, iaitu Tamu hari Khamis dan Ahad. Juga dijajah ke Pasar Malam Keningau yang beroperasi pada waktu malam setiap hari. Keningau akan dijangka menjadi antara daerah pengeluar padi terbesar di Sabah dengan adanya program yang dijalankan di Kampung Ambual yang disasarkan akan mengeluarkan 10 metrik tan sehektar melalui program penanaman padi berkelompok. Keningau juga adalah pusat penanaman halia secara individu, peledangan dan penternakan dengan sedikit bantuan kerajaan bagi mengusahakan tanah, maka ramai penduduk tempatan di Keningau mengusahakan penanaman komoditi seperti kelapa sawit dan getah. Penternakan juga giat jalankan dengan ternakan kambing, lembu, ayam dan itik. Kelulusan penternakan feedlot di daerah kecil Suk bukti bahawa bidang penternakan mendapat sambutan yang amat menggalakkan di kalangan penduduk tempatan. Perusahaan selain daripada itu, perusahaan IKS Keningau juga semakin berkembang dengan ramai melibatkan diri khususnya para wanita. Dengan pembinaan kompleks kraftangan, Keningau membolehkan perusahaan kraftangan dapat dikembangkan hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan bantuan kerajaan dari segi kewangan dan hikmat kaunseling. Manakala daripada segi pelancongan, walaupun bidang pelancongan bukanlah penyumbang kepada ekonomi penduduk di Keningau, namun ianya satu bidang yang banyak diusahakan oleh penduduk sekitar. Ini dapat dibuktikan bahawa pembinaan homestay di Kampung Bayangan. Kampung Bayangan terletak 7 km dari Pekan Keningau dan mempunyai 1,423 penduduk pelbagai suku kaum dan majoritinya terdiri daripada suku kaum dusun yang 100% beragama Islam. Kampung ini pada mulanya merupakan 2 buah kampung iaitu Kampung Bayangan dan Kampung Purakagis, tetapi digabungkan di bawah program GDW. Mengikut sejarah, Kampung Bayangan mendapat nama dari sebatang anak sungai yang jernih mengalir ke kampung tersebut. Kejernihan itu sehingga menimbulkan sangai dalam bahasa dusun yang bermaksud bayang-bayang, disingkatkan menjadi bayangan. Sebilangan besar masyarakat kampung ini bekerja dengan sektor awam dan swasta dan hanya sebagian kecil masyarakatnya menjadi usahawan iaitu berniaga, bertani dan menternak. Keseluruhan kampung menikmati kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, air dan telefon. Di samping itu terdapat sebuah sekolah agama Islam Sabah Swiss Tadika Kemas dan Perpaduan, medan info semasa, Dewan Serbaguna, masjid dan balai polis dan lain-lain. Manakala keperluan masyarakat yang lain ialah balai masyarakat, bangunan kesejahteraan masyarakat, pusat komuniti rukun tetangga, Anjung Seri Bayangan, balai latihan kraftangan. Beberapa rumah kediaman di kampung ini juga telah diiktiraf sebagai inap desa ataupun homestay. Selain dari itu, beberapa kemudahan penginapan pengunjung berupa celet dan gerai makanan. Sebelum ini pada tahun 1986, Kampung Bayangan mula melakar nama apabila muncul sebagai Johan Pertandingan Kebersihan Kampung peringkat daerah Keningau dan Negeri Sabah. Pada 1998, sekali lagi Kampung Bayangan menyandang gelaran Johan Pertandingan Kebersihan, Keindahan dan Kemajuan Kampung P3K.
peringkat daerah dan negeri. Pada 1999, kampung tersebut dipilih pula sebagai Johan kategori pendidikan dan latihan kemahiran pada tahun 2000. Sekali lagi Johan pertandingan PT3 peringkat negeri dan kebangsaan.